Hai, nama saya Jennifer Segunting. Hari ini saya ingin bentang tentang diarititas berdasarkan tajuk yang saya pilih ialah Tamadun Melayu. Oke, kita pergi kepada pengenalan. Oke, Tamadun Melayu ni dia mula terbentuk daripada satu kelompok manusia ataupun masyarakat yang berbangsa Melayu. Selain itu, Tamadun Melayu ni dia dikenali sebagai Tanah Melayu dan ianya wujud sejak 5,000 tahun yang lalu. Okey. Lepas itu kita dapat buktikan bahawa Tamadun Melayu ni dia mempunyai sejarah Melayu dan dia ada struktur sosial dalam Tamadun Melayu di mana yang paling tinggi adalah raja. Lepas itu diikuti dengan golongan ulama, pembesar negeri, pedagang dan petani. Sini kita boleh lihat dia punya struktur sosial Tamadun Melayu. Yang atas sekali adalah raja. Raja ni ialah golongan pemerintah dan ianya merupakan golongan yang tertinggi dalam struktur sosial bagi Tamadun Melayu. Lepas itu adalah golongan ulama, di mana golongan ulama ni dia berperanan untuk menyebarkan dakwah. Okey, lepas itu kita pergi kepada pembesar negeri. Pembesar negeri ni dia menguruskan hal ehwal pentadbiran, di mana dia membantu raja untuk menjadi jentera penggerak kepada hal ehwal pentadbiran. Okey, di mana dia akan urus pentadbiran di dalam istana maupun di luar istana. Okey, yang seterusnya ialah golongan pedagang. Pedagang ni dia merupakan satu titik di mana kita dapat melihat jatuh naiknya ekonomi dalam sesebuah negara dalam Tamadun Melayu. Okey, jadi mereka menjalankan kegiatan perdagangan biasanya di kawasan pelabuhan lah. Antara pelabuhan yang terkenal ialah Pelabuhan Aceh dan Pelabuhan Melaka. Okey. Lepas itu yang paling bawah sekali ialah golongan petani. Petani ini mereka merupakan buruh dan mereka akan mengerjakan aktiviti pertanian untuk mendapatkan sumber pendapatan. Okey. Lepas itu kita pergi konsep Tamadun Melayu. Jadi Tamadun Melayu ni dia berkait rapat dengan 3 aspek utama, iaitu aspek budaya, aspek agama dan aspek bangsa. Kalau aspek budaya, dianya merangkumi akal pemikiran, gaya kehidupan dan amalan yang diamalkan dalam Tamadun Melayu, di mana budaya ini dapat mencerminkan berdasarkan peradaban yang baik. Sebab dalam Tamadun Melayu, orang-orang Melayu mereka mengamalkan amalan yang positif. Okey, contohnya bersalaman ataupun berjabat tangan. Selalunya kan kalau orang Melayu, mereka orang selalu bersalaman dengan ibu bapa maupun dengan orang yang bukan dari keluarga. Maksudnya itu menunjukkan mereka menghormati kaum lain. Okey. Kalau berdasarkan aspek agama, agama rasmi bagi orang Melayu adalah agama Islam. Punca agama Islam ni dia mudah tersebar. Salah satunya adalah pengaruh golongan pemerintah. Di antaranya adalah raja-raja ataupun sultan. Katakan kalau golongan sultan atau raja itu sudah meminati agama Islam, maka masyarakat yang tinggal di bawahnya juga akan turut menganuti agama Islam. Jadi ini membawa kepada proses penyebaran agama Islam ini berjalan dengan cepat. Okey, kalau aspek bahasa Melayu ni dia merupakan bahasa yang digunakan dalam Tamadun Melayu. Jadi satu contoh negara yang menggunakan bahasa Melayu adalah negara Malaysia. Satu lagi adalah
negara Sri Lanka. Kalau tengok aspek cara pertuturan warga Sri Lanka ini, dia mungkin ada beza sedikit dengan cara warga negara Malaysia bercakap, tapi maksud dia tetap sama. Dia tidak lari, oke? Jadi kalau mau info lebih, kita boleh search di Google, oke? Oke, seterusnya kita pergi ke faktor yang seterusnya, yaitu kesenian Melayu. Kesenian Melayu ini dia dapat dibezakan melalui 3 aspek yang saya pilih. Salah satunya adalah permainan tradisional, tarian tradisional, dan peralatan muzik tradisional Melayu. Dimana kalau yang pertama, permainan tradisional ini dia dikenali oleh ramai masyarakat sejak turun-temurun. Lepas itu, dia tidak hanya dimainkan oleh masyarakat Melayu saja, ada juga masyarakat lain yang turut memainkan permainan tradisional Melayu. Salah satunya ialah permainan congkak, gasing, gala panjang, dan batu seremban. Oke, lepas itu tarian tradisional yang ini membawa aspek yang sangat berbeza kepada identiti kemelayuan dalam tamadun Melayu, sebab kita dapat melihat daripada pemakaian dan gerak tarian tersebut. Contohnya tarian inang, tarian zapin, dengan tarian joget. So, semua tarian ini dia melambangkan kemelayuan dalam tarian tersebut. Lepas itu ada juga aspek lain seperti syair, puisi, dan sajak, di mana penceritaan berdasarkan sajak ataupun puisi tersebut. Ada jalan cerita di sendiri. Lepas itu yang terakhir adalah peralatan muzik tradisional Melayu. Peralatan muzik tradisional Melayu ini dia merupakan peralatan muzik yang digunakan oleh masyarakat Melayu, terutamanya dalam perayaan seperti perkahwinan. Oke, contohnya seperti kompang ataupun gendang. Lepas itu kita pergi kepada sumbangan tamadun Melayu. Sumbangan tamadun Melayu ini yang pertama adalah meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah mewujudkan kerajaan tamadun Melayu. Yang ketiga adalah penetapan jati diri masyarakat Melayu. Oke, yang pertama meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat Melayu, di mana tamadun Melayu ini dia menyumbang kepada pengeluaran idea baru dalam aspek pembangunan, pembuatan, dan yang paling ketara adalah pendidikan, di mana tamadun Melayu, orang-orang Melayu mereka ada pendidikan yang formal ataupun tidak formal. Lepas itu adalah mewujudkan kerajaan tamadun Melayu, di mana kemunculan tamadun Melayu ini dia membawa kepada kemunculan kepada kerajaan yang unggul di masa sejarah dahulu, seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Funan, Aceh, Kedah Tua, dan Champa. Lepas itu yang terakhir adalah penetapan jati diri masyarakat Melayu, di mana tidak kira di mana mereka berada, sekiranya mereka mempunyai semangat jati diri yang tinggi, mereka tidak akan berpaling dengan agama dan bangsa mereka sendiri. Seterusnya adalah penutup. Seperti yang kita tahu, tamadun Melayu ini dia dapat dikenali dengan jelas berdasarkan aspek budaya, agama, dan bahasa, cara pertuturan, cara kehidupan mereka, dan agama yang dianut oleh mereka. Lepas itu kita dapat membezakan tamadun Melayu ini berdasarkan pemakaian dan budaya kesenian orang Melayu. Contohnya tadi macam tarian tradisional, permainan tradisional, dan peralatan muzik tradisional Melayu. Jadi harapan saya adalah diharapkan semua lapisan masyarakat untuk tetap mencintai
budaya dan kaum masing-masing karena kaum mempunyai keunikan dan keistimewaannya tersendiri. Sekian, terima kasih.